Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Humaidi bin Muhammad Nur dan nombor matrik saya ialah 068180. Pada hari ini saya ingin menerangkan tentang tajuk kumpulan kami iaitu An-Na'at. Apakah itu An-Na'at? Maksudnya huwa ma yadhkuru ba'da ismun liyubayyinu ba'da ahwalihi aw ahwali ma yata'allaqu bih. Maksudnya Na'at ini adalah setiap apa yang disebut selepas kata nama yang menerangkan bahawa sebahagian keadaan atau banyak keadaan mengikut apa yang berkait dengannya. Contoh pertama adalah ja'a at-tilmizu al-mujtahidu, yang bermaksud telah tiba seorang pelajar yang berjaya. Contoh pertama ini menerangkan tentang sifat atau keadaan lelaki tersebut, iaitu menggambarkan dia adalah seorang yang berjaya. Manakala maksud kedua, ja'a ar-rajulu al-mujtahidu ghilamah, ia tidak menerangkan keadaan atau sifatnya. Terdapat banyak contoh-contoh na'at iaitu yang pertama, qala ta'ala qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Di manakah kalimah an-na'at iaitu al-hakim yang bermakna al-hakim, i'rabnya adalah na'at marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah ala akhirih. Contoh kedua pula adalah ra'aitu rajulan kariman. Kariman merupakan kalimah an-na'at iaitu na'at mansub bil fathah. Seterusnya kita pergi kepada syarat-syarat an-na'at. Yang pertama adalah syarat na'at ini mengandungi isim mushtaq seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah dan isim tafdil. Dan ia juga mengandungi isim jami' mu'awwal bi mushtaq. Syarat na'at ini terbagi kepada 9 bahagian, iaitu antaranya adalah al-masdar, yang kedua ismul isyarah, yang ketiga zu allati bimakna sahib wa zata allati bimakna sahibah, dan yang keempat adalah al-ismul mausul al-muqtarin bi alif lam. Kita pergi kepada syarat yang pertama, iaitu al-masdar. Al-masdar ini berlaku apabila na'at tersebut mengikut man'utnya dalam menghuraikannya dan mentakrifkannya. Contohnya huwa rajulun thiqah. Kalimah thiqah merupakan masdar, iaitu hiya masdar wathiqu yathiqu thiqah ka wa'di bi'iddi iddatin. Contoh kedua adalah anta rajulun adlin. Kalimah anta merupakan mubtada', manakala kalimah rajulu merupakan khabar dan kalimah adlun adalah masdar, iaitu adilun. Kita pergi kepada syarat kedua, iaitu ismul isyarah. Ismul isyarah ini anna ismul isyarah bina'at bil mushtaq ba'dahu wa ismul isyarah wa nafsuhu kadzalika yun'at bihi. Maksudnya bahawa ismul isyarah ini diterangkan dengan kata terbitan selepasnya, dan isim isyarah ini iaitu apa yang berkait dengannya. Seperti mana yang diterangkan oleh Ibnu Aqil dalam syarah beliau bahawa la yun'at illa bi mushtaq lafzan atau ta'wilan. Tidak berlaku kata terbitan kecuali dengan lafaz atau tafsiran. Contohnya adalah ja'a sa'idun hadha. Kalimah ja'a merupakan fi'lul madi. Kalimah sa'id pula adalah huwa fa'il wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dan kalimah hadha merupakan isim isyarah, iaitu i'rabnya adalah huwa na'at fi jami' mushtaq ay al-musyarun ilaih. Kita pergi kepada syarat yang ketiga, iaitu zu allati bimakna sahib wa zata allati bimakna sahibah. Zu ini merujuk kepada tuan kepada lelaki, manakala zata iaitu merujuk kepada tuan kepada si perempuan, iaitu sahibah. Contoh pertama adalah ja'a rajulu zu ilmin wa imra'atin zata afdalin. Maksudnya adalah telah datang seorang lelaki yang berilmu dan seorang wanita yang terbaik. I'rabnya adalah kalimah ilmun iaitu sahib, manakala kalimah afdalu merupakan sahibah. Dan syarat yang terakhir adalah al-ismul mausul al-muqtarin bi alif lam, bermaksud isim mausul yang disertai oleh alif lam. Al-asma'ul mausulah ya asma'u tadullu ala asya'i muhaddidatin ma'a jumai tazkuru ba'daha wa biduniha la yasbah al-ma'na tam wa kamil. Maksudnya isim mausul ini adalah kata nama yang menunjukkan perkara tertentu dan datang dengan ayat yang disebut selepasnya tanpa menunjukkan makna dan lengkap. Contohnya faza at-tilmizu allazi ijtahada. I'rabnya adalah allazi merupakan ismul mausul fi mahalli raf'in wa na'at. Raf'in na'at.
Wa taqdiruha faza at-tilmizu sahibul ijtihad. Manakala contoh kedua adalah jaa al-waladu allazi tafawu. Kalimah allazi adalah merupakan ismul mausul, iaitu mabni ala sukun fi mahalli raf'in na'at. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi kita pergi kepada syarat naat yang kelima, iaitu adat al-man'ut. Adalah sesuatu yang menunjukkan kepada bilangan man'ut. Contohnya jaa rajul arba'ah, yang bermaksud telah datang 4 orang lelaki. Arba'ah itu adalah naatnya yang merujuk kepada bilangan lelaki tersebut. Man'ut pula adalah rijal, iaitu lelaki, iaitu orang yang dibilang. Syarat naat yang keenam adalah isim yang dikaitkan dengan ya nisbah. Contoh, ra'aitu rajulan damsyiqiyan, yang bermaksud saya melihat lelaki Damsyik, iaitu yang disifatkan lelaki itu adalah orang Damsyik. Naatnya adalah Damsyik, manakala man'ut pula adalah rajulan. Ya nisbah pula ada pada isim, iaitu Damsyiqiyan. Lebih dikenal pasti, lebih untuk lagi mudah adalah gelaran kepada lelaki tersebut. Syarat naat yang ketujuh pula adalah tashbih, iaitu sesuatu yang menunjukkan kepada penyerupaan atau menyamakan sifat seseorang dengan sesuatu benda. Sebagai contoh, ra'aitu rajulan asadan, yang bermaksud aku melihat seorang lelaki seperti singa. Maksud ayat ini adalah menunjukkan seorang lelaki yang berani atau gagah, sifatnya seperti singa. Syarat naat yang ke-8 pula adalah nakirah allati yuradu biha itlaq atau al-ibham, iaitu perkara umum yang perkara umum ataupun perkara yang tidak terhad. Kita tengok contoh ya. Sa'ada rajulan ma, iaitu aku membantu lelaki sesiapa pun. Di situ ma ataupun siapa pun adalah perkara yang umum. Ia adalah naat dan man'utnya adalah rajulan. Kita tengok kepada at-tahwil pula, iaitu secara berlebih-lebihan. Tadi secara umum, ini secara umum yang berlebih-lebihan. Okay, faham? Kita tengok pada contoh dia. Ya amrin ma jada'a qasir anfuhu. Kalau kita tengok nak terjemah contoh ni, dia macam pelik sikit lah. Tapi lebih kita faham, contoh ni menunjukkan bahawa dia selalu mengagungkan dirinya. Macam biasa, ma adalah naat dan dia punya man'ut adalah li amri. Syarat naat yang terakhir adalah kalimat kullu dan ayyin, yang menunjukkan kesempurnaan dari mausuf, iaitu benda yang disifatkan. Sebagai contoh, huwa alimun kullu alim, yang bermaksud ilmu itu di antara setiap ilmu. Yang dimaksudkan ayat ini adalah kesempurnaan yang dimiliki oleh ilmu itu berbanding ke semua ilmu yang lain. Contoh bagi ayyu pula adalah hiya insanatun ayyu insanatin, yang bermaksud dia adalah manusia dari mana-mana manusia. Yang dimaksudkan dari ayat ini ialah manusia yang mempunyai sifat yang sempurna daripada mana-mana manusia yang lain. Baiklah, seterusnya kita sambung kepada naat hakiki dan naat sababi. Kita masuk kepada naat hakiki. Takrif naat hakiki, ma yubayyin sifat min sifati matbu'uhu, yang bermaksud naat yang menjelaskan sifat matbu'nya secara langsung. Sebagai contoh, ja'a Khalidul adibu. Al-adibu itu merupakan naat kepada Khalid. Seterusnya kita masuk kepada naat sababi. Takrif naat sababi, ma yubayyin sifat min sifati ma lahu ta'allaku bimatbu'ihi wa irtibat bih. Maksudnya adalah naat yang menjelaskan tentang sifat dari sesuatu yang ada hubungan dengan matbu'nya secara tidak langsung. Sebagai contoh, ja'a rajulu husnu khattuhu. Lafaz al-husnu itu secara tidak langsung akan menjadi naat kepada ar-rajulu. Akan tetapi maksud lafaz bukan milik ar-rajulu tetapi milik khattuhu. Baiklah, kita masuk kepada sifat naat hakiki.
Yang pertama, huwa alladhi yadullu ala sifatul matbu'i nafsuhu. Yang bermaksud, lafaz na'at yang menerangkan perkataan itu secara langsung. Yang kedua, yajibu ayyat ba'a man'utuhu fil i'rabi wal ifradi wat tasniyati wal jam'i wat tazkir wat ta'nis wat ta'rif wat tankir. Maksudnya, wajib kepada na'at itu mengikut man'utnya pada dari segi i'rab, dari segi mufradnya, musanna dan jamak, muzakkar dan muannas, serta makrifah dan tankirah. Sebagai contoh ayatnya adalah marartu birijlin karim. Karim itu merupakan sifat kepada, baiklah. Yang seterusnya kita masuk kepada sifat-sifat na'at sababi. Sifat yang pertama, huwa alladhi yadullu ala sifat fi isim zahir ba'dahu muta'alliqun bil man'ut. Yang bermaksud sifat pada isim zahir yang di hadapannya bersandar dengan man'ut. Sifat yang kedua, ay yarfa'al isim zahir mushtamilu ala dhamir ya'udu ala man'ut. Yang bermaksud na'at sababi ini ada yang mengandungi domer dengan man'ut. Dan yang ketiga, ayat ba'a wujuban fil i'rabi wat ta'rifi wat tankiri faqat wa yura'a fi ta'nisihi wa tazkirihi ma ba'dahu wa yakunu mufradan. Yang bermaksud wajib mengikut dari segi i'rab, makrifah dan nakirah, juga muannas dan muzakkar dan juga mufrad. Contoh ayat bagi na'at sababi, marartu birijlin karim abuhu. Karim itu merupakan na'at kepada rijlin, tetapi karimun itu adalah milik kepada abuhu, bukan perkataan rijlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hakim Darusni bin Khairi, nombor matrik 068300. Sekarang saya akan menerangkan tentang yustasna min zalika arba'a asya'. 4 benda yang dikecualikan dalam na'at. Sebagaimana yang kita tahu bahawa na'at itu perlu mengikut kepada man'utnya. Tetapi ianya di sini ada 4 perkara yang dikecualikan. Yang pertama, as-sifatu allati ala wazan. Na'at itu tidak wajib untuk mengikut kepada man'utnya di atas wazan berikut. Yang pertama, wazan fa'ul. Mislu huwa rajulun saburun syakurun. Yang kedua, hiya imra'atun saburun syakurun. Wazan yang kedua, wazan fa'ilun. Mislu huwa askarun qatilun. Hiya imra'atun jarihun. Yang wazan ketiga, wazan mif'alun. Mislu anta rajulun miksalun. Mislu anti imra'atun miksalun. Wazan yang keempat, wazan mif'alun. Mislu huwa rajulun maghsyamun. Hiya imra'atun maghsyamun. Wazan yang kelima, wazan mif'ilun. Mislu Muhammadun rajulun miskinun. Aisyatun imra'atun miskinun. Yang dapat disimpulkan di sini bahawasanya na'at ini apabila berada di atas 5 wazan ini, maka dia tidak perlu mengikut hukum man'utnya. Walaupun na'at dia tu muzakkar atau muannas, dia tetap kekal di atas wazan berikut, tidak akan berubah. Yang kedua, masdar al-mausuf bih. Apabila na'at dia itu masdar, yakni na'at dia masdar, maka dia tidak perlu mengikut kepada man'utnya. Sebagai contoh, mislu tilka imra'atun adlun. Tilka rajulun adlun. Huma rajulani adlun. Huma imra'atani adlun. Maka di sini
Na'at dia perlu kekal dalam bentuk mufrad muzakkar. Walaupun man'ut dia itu muzakkar, muannas, mufrad atau musanna, dia tetap kekal dan tidak mengikut kepada man'utnya. Perkara yang ketiga, ma kana na'tan li ismi la yaqil. Sebagaimana yang kita tahu bahawa syarat na'at dan man'ut ini yang harus sama dalam segi jamaknya. Akan tetapi di sini dia dikecualikan untuk jamak yang tidak berakal ataupun ghairu akil, jamak ghairu akil. Maka di sini na'atnya boleh berbentuk pada jamak muannas ataupun boleh menjadi mufrad muannas. Sebagaimana contoh, mislu huwa zu amwalin kasiratin. Contoh kedua, huwa zu amwalin kasiratin. Dia man'ut dia ni jamak dan na'at dia pun jamak, tapi jamak ghairu akil. Maka bila dia jamak ghairu akil, dia boleh bebas nak jadi jamak muannas pun boleh ataupun nak buat jadi mufrad muannas pun boleh. Dan yang terakhir, yang keempat, ma kana li ismun jamak. Dia sama juga seperti dengan yang tadi. Dia dikecualikan juga pada na'at isim jamak. Maka dia ni boleh juga boleh guna menjadi mufrad ataupun boleh dijamakkan. Seperti contoh, mislu dzalika qaumun salihun atau dzalika qaumun salihuna. Maka dia na'at ni dia tidak mengikut hukum kepada qaumun. Dia bebas. Sebabkan na'at dia ni isim jamak, maka dia bebas boleh digunakan untuk menjadi mufrad pun boleh, jamak pun boleh. Okey, sekian daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Muhammad bin Muhammad Syukur, nombor metrik 068282. Hari ini saya akan bentangkan sedikit tentang na'at mufrad, na'at jumlah dan na'at syibhu jumlah. Kita mulakan terlebih dahulu dengan na'at mufrad. Maksud na'at mufrad adalah al-mufrad wa huwa an yakuna na'at kalimat wahidah wa laysa jumlah wa la syibhu jumlah. Malhudha an-na'at al-mufrad yakuna mislu al-man'ut fi kulli syai'. Di sini membawa maksud na'at mufrad itu adalah satu kalimah, bukanlah jumlah ayat ataupun separuh ayat. Seperti contoh, ja'a Zaidun karimun, ra'aitu Zaidun aliman, ataupun salimtu ala al-rijali al-mazhabi. I'rab ataupun hukum bagi na'at mufrad adalah rafa', iaitu berbaris atas, ataupun mansub berbaris rafa' berbaris hadapan, ataupun mansub berbaris atas, ajar berbaris bawah. Seperti contoh, kita lihat ja'a Zaidun karimun. Ja'a Zaidun karimun, di sini na'at dia adalah karimun, dan hukum ataupun i'rab dia adalah marfu' berbaris hadapan, marfu' bidhammah. Yang kemudian kita lihat kepada contoh ayat yang kedua, aliman. Aliman, na'at dia adalah aliman dan ia dinasabkan kepada man'ut dia, dan hukum dia, i'rab dia adalah mansub bil fathah. Dan yang terakhir adalah al-jar. Kita tengok contoh al-mazhabi. Al-mazhabi merupakan na'at dan ia dihukumkan ataupun di'irabkan dengan jar majrur bi kasrah, iaitu berbaris bawah. Dan seterusnya adalah na'at jumlah. Maksud na'at jumlah wa huwa an yakuna na'at jumlah sawa'an kanat ismiyah atau fi'liyah. Yang membawa maksud na'at jumlah ini adalah na'at yang terdiri sama ada jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Seperti contoh, u'jubuni talibu yadhakiru darusahu. Kita tengok kepada jadual i'rab na'at jumlah.
At-talibu i'rab dia adalah mar'ud. Manakala untuk yazakiru darusuhu adalah jumlah na'at, iaitu jumlah fi'liyah. Al-ha di situ adalah domir dan i'rab bagi ayat tersebut adalah jumlah fi'liyah fi mahalli rafa' an-na'at. Yang ketiga ataupun yang terakhir iaitu na'at syibhu jumlah. Na'at syibhu jumlah wa huwa an yakuna na'at zarfan aw jar wal majrur yasfifu ma qablahu wa la yahtaju ila damir wa yakuna bihadza syakal isim nakira ditambahkan zaraf aw jar wa majrur. Yang bermaksud na'at syibhu jumlah ini adalah na'at yang terdiri daripada zaraf, sama ada zaraf makan ataupun zaraf zaman, dan ia juga merupakan jar wal majrur dan disifatkan dengan apa yang sebelumnya dan tidak mengandungi sebarang dhamir. Wa yakuna bihadza syakar, dan ia diibaratkan seperti contoh isim nakirah ditambahkan zaraf au jar wal majrur. Kita tengok contoh. Qara'tu kitaban min kitabi al-tarikh. I'rab na'at syibhu jumlah berdasarkan ayat tadi. Kitaban adalah mad'u. Manakala untuk min kitabi adalah na'at syibhu jumlah. Dan nau' bagi na'at syibhu jumlah tersebut adalah jar wal majrur. Dan i'rab bagi ayat keseluruhan adalah syibhu jumlah fi mahallu jar na'at. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Hasim, nombor metrik 066704. Kita akan teruskan dengan tajuk an-na'at maqtu'. Apa itu na'at maqtu'? Ta'rifuhu huwa ahad anwa'un nu'ud alladhi ya'tabiru na'atan min haythu al-ma'na walakinahu yukhalifu man'utahu bi'alamati al-i'rab. Na'at maqtu' adalah salah satu jenis na'at yang terputus dengan man'u'nya dari segi kedudukan baris i'rab. Sebagai contoh kita boleh tengok di sini, Najaha Khalidun ar-rasama. Na'at di sini ialah ar-rasama yang berbaris mansub fathah, dan man'u'nya pula adalah Khalidun yang berbaris rafa' dhammah. Maka di sini terdapat perbezaan na'at dan man'ud dari segi barisnya. Ini menunjukkan bahawa adalah ayat ini na'at maqtu'. وهو أحد صيغ الإيجاز في اللغة حيث يؤدي معنى جملتين في جملة واحدة من خلال قطع الصفة عن الموصوف ورفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا أو نصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا. Dan na'at maqtu' ini juga menjadikan makna dua ayat di dalam satu ayat, iaitu dengan membuang sifat daripada sesuatu yang diterangkan. Dan na'at maqtu' ini juga dijadikan sebagai khabar bagi mubtada' yang dibuang, atau na'at maqtu' ini juga dijadikannya sebagai maf'ulun bih bagi fi'al yang dibuang. Na'at maqtu' ini juga mempunyai beberapa tujuan. Pertama ialah al-madhu, iaitu pujian. Contohnya alhamdulillahil azimu. Ayat ini menunjukkan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi na'at maqtu' di dalam ayat ini ialah al-azimu. Ia dibaca secara rafa' dan ia juga adalah sebagai khabar bagi ayat ini. Dan tujuan kedua adalah azimu, iaitu bagi celaan. Contohnya dalam surah Al-Masad telah disebut wa imra'atuhu hammalatal hatab. Na'at maqtu' di dalam ayat ini ialah hammalata, yang mana ia dibaca secara mansub. Wa imra'atuhu tu adalah man'ud bagi hammalata. Dan yang ketiga tujuan ialah at-tarahum, iaitu untuk merasa simpati. Contohnya ahsantu ila fulanin al-miskina. Aku merasa simpati terhadap si fulan yang miskin itu. Di dalam ayat ini na'at maqtu' ialah al-miskina. Kemudian kita teruskan kepada i'rab na'at maqtu'. Hukum i'rab bagi na'at maqtu' mempunyai tiga. Yang pertama ialah idza kana al-man'ud marfu'an jaa'a an-na'at al-maqtu' mansuban. Sekiranya man'udnya dalam keadaan marfu', maka na'atnya perlulah mansub. Sebagai contoh di dalam surah Al-Masad wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dalam ayat ini man'udnya ialah wa imra'atuhu.
maka ia perlulah marfu'. Dan hammalata menunjukkan na'at bagi man'ut, maka barisnya perlulah mansub iaitu fathah. Hukum yang kedua pula ialah idza kana al-man'ut mansuban jaa an-na'at al-maqtu' marfu'an. Sekiranya man'ut dalam keadaan mansub, maka na'atnya perlulah marfu'. Contohnya, ra'aitu Muhammadan al-la'ibu. Dalam ayat ini, Muhammadan adalah man'ut, maka ia perlulah mansub. Dan na'atnya pula ialah al-la'ibu. Al-la'ibu di sini menunjukkan baris dhammah, baris rafa', maka ia perlulah marfu', na'at maqtu'nya. Dan hukum yang ketiga iaitu idza kana al-man'ut majruran jaa al-maqtu' mansuban atau marfu'an. Sekiranya man'utnya datang dalam keadaan majrur, maka na'at maqtu'nya perlulah mansub ataupun marfu'. Sebagai contoh, ahsantu ila fulanin al-miskinu atau al-miskina. Di dalam ayat ini, fulanin itu adalah man'ut, maka ia perlulah majrur. Dan na'at di dalam ayat ini boleh jadi dua keadaan i'rabnya. Yang pertama sama ada menjadi mansub ataupun marfu', iaitu al-miskinu atau al-miskina. Kita teruskan dengan syarah na'at maqtu'. لا يقطع النعت عن المنعوت إلا بشرط ألا يكون متمما لمعناه بحيث يستقل لموصوف عن الصفات، فإن كان الصفات متممة معنى الموصوف بحيث لا يتضح إلا بها لم يجوز قطعه عنها. Maksudnya, na'at tak boleh terjadi jika ia menjadi penyempurna bagi makna mausuf. Maksudnya kat sini, mausuf tak bergantung pada na'at. Tapi kalau na'at tersebut jadi penyempurna makna mausuf, sekiranya mausuf tak jelas tanpa menyebut na'at, maka ia tak boleh dijadikan na'at maqtu'. Contoh ayat, marartu bisalimin at-tajir. Maksudnya, aku melewati Salim, si penjual. Di sini, na'at adalah at-tajir dan man'utnya adalah Salim. Jadi ayat ini menunjukkan at-tajir ni adalah penyempurna bagi sifat si Salim. So, dia tak boleh jadi na'at maqtu'. Salim takkan dapat diketahui melainkan kita menyebut sifatnya sebagai seorang penjual. Seterusnya, wa idza takarrarat as-sifat fa in kana al-mawsuf la yata'ayyanu illa biha kulluha wajibu itba'uha kulluha lahu. Maksudnya di sini ialah na'at maqtu' tak boleh terjadi apabila na'at itu lebih dari satu tapi semuanya diperlukan oleh mausuf. Maksudnya di sini ialah mausuf tak dapat dikenal pasti tanpa menyebut semua na'at tersebut. Maka na'at tersebut wajib diitba'kan dan tak boleh dijadikan na'at maqtu'. Contohnya, marartu bi Khalidin al-katibi asy-sya'iri al-khatibi. Aku melewati Khalid yang seorang penulis, Khalid yang seorang penyair dan Khalid yang seorang pengkhutbah. Di sini na'atnya perlu ikut man'ut. Kalau kita tengok dari segi baris, man'utnya adalah majrur dan na'atnya perlu ikut baris jadi majrur. Baris bawah, kasrah. إذا كان هذا الموصوف وهو خالد يشاركه فيه في اسمه ثلاثة أحدهم كاتب شاعر وثانيهم كاتب خطيب وثالثهم شاعر خطيب وإن تعينوا ببعضها دون بعض وجب إتباع ما يتعين به وجاز فيما عداه الإتباع والقطع. Contohnya di satu tempat itu ada 3 orang yang bernama Khalid. Yang pertama, Khalid seorang penulis dan penyair. Yang kedua, Khalid seorang penyair dan khutbah. Dan yang ketiga, Khalid seorang penulis dan pengkhutbah. Tapi, kalau mausuf cuma memerlukan sebahagian dari na'at tersebut, maka wajib mengitba'kan na'at yang diperlukan mausuf. Dan boleh menjadikan na'at maqtu' pada na'at yang tak diperlukan. Maksudnya di sini ialah, kalau kita sebut
Khalid seorang penulis dan penyair. Orang dah tahu dan faham yang mana satu Khalid itu. Begitu.